Assalamualaikum. Pada minggu ini kami akan membincangkan tentang kes Indonesia untuk mengelakkan kesakitan. Kes yang kami pilih adalah kes Tony Nicholson, iaitu bekas pemain rugby. Tony sudah mengalami penyakit sekitar tahun 2000 lagi. Tetapi mahkamah menolak permohonan Tony untuk menamatkan riwayatnya pada tarikh yang beliau inginkan. Tony ni mengidap penyakit sindrom lock-in. Sindrom lock-in ini di mana satu keadaan pesakit sedar dan terjaga tetapi tidak boleh bergerak ataupun berinteraksi kurang daripada lumpuh yang sedang dialaminya. Keputusan ini membuatkan Tony, isteri dan juga anak-anak Tony itu sedih kerana mahkamah tidak meluluskan permohonan Tony. Di samping itu, seramai 2,200 menyokong tindakan Tony supaya mahkamah meluluskan permohonan beliau. Keputusan itu amat mengecewakan Nicholson. Isterinya Jane memberitahu media bahawa keluarganya sangat kecewa dan akan memfailkan rayuan. Dalam kenyataan yang dibuat menerusi komputernya, Nicholson berkata, "Ini bukan keputusan yang saya harapkan. Ia sama sekali sesuatu yang tidak boleh saya jangkakan. Hakim seperti juga ahli politik adalah pihak yang bergembira apabila mereka dapat mengelak daripada berdepan dengan isu-isu sebenar. Penghakiman ini bukan sesuatu yang terkecuali daripada hakikat sebenar." Nicholson juga turut menambah bahawa, "Saya percaya pasukan kewangan saya akan bertindak bagi pihak saya dan bersedia untuk berjuang habis-habisan. Tapi malangnya bagi saya, ini merupakan satu lagi situasi fizikal yang tidak selesa bagi saya." Menurut Jane, suaminya tidak berhasrat untuk ke Switzerland di mana negara yang ada undang-undang untuk membunuh diri. Katanya, selain mahal dan dia berpandangan bahawa suaminya tidak harus ke luar negara untuk menamatkan hidupnya. Kita dapat melihat bahawa tindakan yang diambil oleh Tony ini mempunyai dua perspektif yang bercanggah. Ada yang menyokong euthanasia dilakukan dan ada juga yang menolak euthanasia dilakukan. Terdapat beberapa hujah yang menolak euthanasia ini, iaitu yang pertama, sejarah penentangan euthanasia bermula melalui sumpah Hippocratic oleh ahli perubatan Greek iaitu Hippocrates, yang merupakan bapa perubatan yang menyatakan, "Saya tidak akan memberi ubat yang menyebabkan kematian kepada sesiapa pun jika diminta maupun dicadangkan." Yang kedua, pengubahan Akta Anti-Euthanasia iaitu mengharamkan pembunuhan diri dengan bantuan dalam Undang-Undang Amerika telah digubal di New York pada 10 Disember 1828. 3. Tahun 1865, Suruhanjaya New York yang diketuai oleh Dudley Field telah merangka kod jenayah yang melarang sebarang bentuk bantuan dalam mengambil nyawa sendiri, terutamanya dalam pembekalan sebarang ubatan ataupun senjata. Bagi hujah menyokong pula, pada abad ke-16, Thomas More berkata bahawa dia berpendapat bahawa seorang pesakit yang menghadapi penyakit yang tidak dapat diubati dan menderita disebabkan penyakit tersebut, dia haruslah dinasihatkan supaya mematikan dirinya sendiri. Seterusnya, pada tahun 1920, terdapat dua profesor Jerman iaitu Alfred Hoche dan Karl Binding berpendapat bahawa seseorang pesakit yang meminta bantuan untuk mati berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut daripada pengamal perubatan jika di bawah keadaan yang terkawal. Yang ketiga, ada satu persatuan yang menyokong euthanasia secara sukarela iaitu Voluntary Euthanasia Society ataupun VES telah dibentuk di England pada tahun 1933 untuk tujuan mengesahkan euthanasia secara sukarela
supaya mereka yang menderita daripada penyakit yang serius boleh mendapatkan bantuan untuk mati apabila mereka memerlukannya. Manakala pada tahun 1939, Adolf Hitler telah memerintahkan mereka yang didapati mengidap sesuatu penyakit yang tidak dapat diubati lagi setelah menjalani diagnosis terhadap penyakit mereka haruslah diberikan euthanasia bukan sukarela atau menurutnya mercy death. Sememangnya tak dapat dinafikan bahawa mengambil nyawa seseorang secara mudah tanpa kesakitan dapat mengurangkan penderitaan seseorang. Namun, isu moral yang berbangkit di sini, pertama, adakah wajar untuk kita mengambil nyawa sendiri akibat sengsara menanggung penyakit yang dialami? Yang kedua, adakah wajar seseorang itu dibantu untuk diambil nyawanya? Yang ketiga, adakah patut untuk diri kita sendiri, orang lain, masyarakat ataupun kerajaan untuk tentukan sama ada seseorang itu perlu hidup atau tidak? Berdasarkan isu-isu moral tersebut, di sini timbul beberapa persoalan moral, iaitu yang pertama, adakah euthanasia ini tidak menghargai nyawa manusia? Yang kedua, adakah seseorang mempunyai hak kepada kehidupannya? Yang ketiga, adakah seseorang pengamal perubatan mempunyai hak untuk mengakhiri hidup seseorang pesakit atas permintaan pesakit itu sendiri atau dari keluarganya dengan tujuan untuk menghilangkan atau mengakhiri penderitaan yang berpanjangan tanpa menghadapi apa-apa kesalahan undang-undang? Mari kita lihat perspektif euthanasia dari segi agama, iaitu yang pertama agama Islam. Menurut Islam, euthanasia merupakan satu perbuatan yang haram kerana perbuatan ini boleh disamakan seperti perbuatan membunuh diri, iaitu berusaha mempercepatkan kematian dan melawan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dari perspektif agama Buddha pula, perbuatan euthanasia adalah satu perbuatan yang melanggar perintah utama agama Buddha. Pada perspektif agama Hindu, pengganut agama Hindu mementingkan karma dan mereka menganggap kehidupan yang diberi adalah kesempatan yang sangat berharga. Roh tidak akan masuk syurga atau neraka, melainkan tetap berada di dunia sebagai roh jahat tanpa tujuan. Menurut agama Katolik tentang kes Tony ini, iaitu euthanasia sukarela aktif, tindakannya adalah salah, iaitu melawan martabat pribadi manusia itu sendiri. Walau bagaimanapun, jika ia dikategorikan sebagai euthanasia pasif, Katolik masih boleh mempertimbangkan sama ada dibenarkan ataupun tidak. Melalui kisah ini, kami dapat melihat dari sudut tiga teori kemoralan. Pertama ialah teori kemoralan sosial. Tindakan yang diambil Tony ini dianggap tidak bermoral kerana menentang peraturan masyarakat, iaitu peraturan pihak otoriti mahkamah yang tidak menyokong tindakan untuk mengambil nyawa even melalui perubatan. Yang kedua, teori yang dapat kami lihat ialah utilitarianism. Tindakan Tony ini, melalui teori ini, tindakan yang diambil Tony ini dianggap bermoral kerana tindakan ini memberi kebahagiaan kepada anaknya dan isterinya, iaitu melebihi daripada kebahagiaan yang diambil Tony ini. Ketiga ialah teori egoism. Bagi saya, tindakan yang diambil Tony ini bersifat egois kerana Tony memikirkan bahawa tentang dirinya sahaja untuk mengelak kesakitan. Berdasarkan dari 5 perspektif yang telah kami ambil kira, iaitu dari perspektif pesakit itu sendiri, dan kedua, keperluan hospital itu sendiri, yang ketiga, dilema yang dialami oleh doktor itu sendiri, dan juga ahli keluarga pesakit itu, termasuk juga perspektif daripada pelbagai agama, kami
satu kumpulan bersepakat adalah tidak menyokong euthanasia ini kerana siapalah kita untuk mengambil nyawa kita sendiri, dan adakah doktor mempunyai hak untuk mengambil nyawa orang lain, dan adakah perasaan kepedulian yang ada dalam diri doktor itu sendiri, dan adalah tidak relevan menggunakan alasan tidak mencukupi alatan untuk merawat pesakit-pesakit yang ada pada hari ini.